Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, hari ni kita sambung belajar lagi siri ketiga ulang kaji Matematik tingkatan 5 untuk SPM 2021. Hari ni kita nak belajar tentang ketaksamaan linear yang agak famous juga lah topik ni. Okay, dan ada keluar hari tu soalan peksa pertengahan tahun. Ada yang boleh buat, ada yang dah terlupa. Okay, bila kita belajar ketaksamaan linear ni, okay, kita belajar masa tingkatan 4 bab 6. Okay, so kita teruskan. Okey, dalam ini cikgu screenshot dalam buku teks. Okey, dalam buku teks tingkatan 4 bab 6 ada mengatakan, ada menyenaraikan jaringan kata. Okey, jaringan kata ni bermaksud dia yang akan, istilah ini yang awak akan belajar sepanjang bab 6 ini. Okey, yang pernah awak belajar tahun lepas. So ketaksamaan linear yang ada simbol lebih besar, lebih kecil tu, kalau masih ingat ni, lebih besar, lebih kecil, lebih besar atau sama dengan, lebih kecil atau sama dengan. Okey, dan sebelah sini bahasa Inggeris dia, ini bahasa Melayu dia. Persamaan linear dia sama dengan. Okey, pemboleh ubah tu apa? X, Y, penggantian sesuatu objek dengan huruf. Okey, A ke B ke P ke. Contoh, 3 buah lori dan 4 van. So boleh gantikan 3 buah lori dan 4 van. A boleh ubah bagi lori, B boleh ubah bagi van. Rantau kalau awak perasan tadi dekat tajuk tadi, inilah rantau rantau yang kena lori. Macam mana, masih ingat ke dah lupa? Nanti kita go through. Okey, sistem ketaksamaan ni maksudnya dalam satu rajah ini, Cartesian plane ni, ada satu ketaksamaan yang ini garis padu. Okey, garis padu ni lebih besar atau lebih kecil. So ini pun sama, garis padu juga. Dalam satu Cartesian plane ada lebih daripada satu ketaksamaan linear. So dia panggil sistem ketaksamaan linear. Okey, so kita teruskan. Ini semua ulang kaji dulu ulang kaji. Okey, dalam ketaksamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Okey, membuat dan menentusahkan konjektor. So ini konjektor tentang titik dalam rantau dalam penyelesaian bagi suatu ketaksamaan linear. Okey, so kita ada libatkan tanda ini. Ni kalau buat mata, ni hidung, buat mulut, dah jadi kepala orang kan. So ini tanda ketaksamaan. Okey, lebih besar, lebih kecil, jenis garis sempang-sempang. Maksudnya kalau awak dapat ketaksamaan Y lebih besar daripada 2X tambah 5, masa awak lukis graf tu nanti garisnya putus-putus. Itu maksudnya garis sempang-sempang lah. Okey, so jika bawah dia ada sama dengan macam ni, lindung kerusi saya di garis padu. Okey, garis padu. Saya pindah ke sini. Okey, tak apa. Okay, garis padu. Okey, garis padu ini namanya garis padu. Kita pindah, nampak tak? Nampak? Padu garis padu. Okey. Garis padu tu garis lurus betul lah, penuh. Bukan putus-putus. Okey, garis padu. Okey. So semua titik yang berada pada garis lurus memuaskan persamaan. Semua titik yang berada di rantau atas memuaskan ketaksamaan lebih besar. So ini lebih atas ini jika dia berada di kawasan di atas rantau atas, so dia memuaskan ketaksamaan yang lebih besar. Okey, di atas ada dua satu, bila dia Y lebih besar, ada dua keadaan. Satu, rajah dia dilurik macam ni. Satu lagi, ini rajahnya dilurik macam ini sebelah atas, ataupun macam ini dilurik sebelah sana, yang positif dia lebih besar. Tapi yang ini X ini bukan Y, sorry. Ini keadaan dia. So jika dia Y, okey, Y lebih kecil, okey, di bawah dia memuaskan rantau di sebelah bawah. Okey, kalau dia tekak macam ni, dia bahagian bawah lah. Okey, ini bawah,
ini atas. Macam mana nak ingat? Ini bawah, ini atas. Atas, bawah. Okey. Kita tengok Okey. Lukis garis lurus Y sama dengan negatif 2X tambah 6 untuk negatif 1. X lebih besar atau sama dengan 1. X lebih kecil atau sama dengan 5. Okey. Lukis garis lurus. So, langkah pertama nak bina garis lurus, awak kena ada jadual lah untuk kita dapatkan dua plot. Okey, nampak tak dia guna dua plot kat sini? Okey, satu X, satu Y. Awak ambil je lah nilai X tu. Negatif 1 dengan 5. Ambil nilai ini. Okey, ini. Sebab dia suruh lukis. Okey. So, Y sama dengan negatif 2X tambah 6. Okey. Negatif 2 gantikan negatif 1 tambah 6. Negatif 2 darab 1, 2 tambah 6. 8. Positif 8. So, sini letak 8. So, Y negatif 2, 5. 6. Negatif 10 tambah 6. So, negatif 4. So, ambil dua koordinat ni untuk plotkan supaya kita dapat hasilkan garis lurus. Bila negatif 1, Y 8. Bila X negatif 1, Y 8. Nampak tak ini tandanya? Dia dah tanda kat sini. Okay. Jika X 5, Y nya negatif 4. Jika X 5, Y nya negatif 4. Okay, ada kesan pangkal kat sini, nampak? So, ambil pembaris garis. Okay. So, settle langkah pertama. Lepas lukis dan dia minta plotkan. Plotkan tu maksudnya tanda lah Awak boleh letak titik, awak boleh pangkal. Okay. Saya biasa pangkal. Tapi kalau titik lebih tepat titik kena betul-betul kat situ lah. Kalau pangkal pun kena betul-betul dekat pangkal dekat situ. Kalau tersalah sikit dia dah salah. Titik pun sama. Titik biar satu titik gitu je. Tapi biar nampak lah. Tapi jangan besar macam ni. Jangan besar macam ni. Itu dah melampau lah Okey. So lepas plotkan, okey, dia kata titik 1, 4. 1, 4. 1, 4. Dia memuaskan persamaan sebab dia berada pada garisan ini. Garisan persamaan ini. Y sama dengan ini. Okey. So dia memuaskan persamaan ini sebab dia duduk pada garisan ini. Jadi dia memuaskan. 4 negatif 2. 4 negatif 2. Dia duduk dekat garis lurus merah ini. So dia memuaskan. Ada tak lagi titik yang berada pada garisan ini? Tak ada. Okey. Kemudian kita cari Y lebih besar. Tadi kita cakap kalau lebih besar dia duduk atas. Jadi titik mana yang duduk dekat atas garisan ini? Kita nampak ada 1, 2. Titik 2, 6. Tadi kita dah belajar kalau ini. Okay. Tadi kita dah belajar jika simbolnya lebih besar, kawasan lorik ni atas, yang color pink ini. Tapi kalau simbolnya lebih kecil, loriknya kat bawah. Okay. Dekat yang warna putih ini. Jadi apa titik yang terdapat pada ruangan putih ini? 1 negatif 2, 1 negatif 2 dan 0, 1. Dua titik ini berada di kawasan Y lebih kecil dari negatif 2X tambah 6. So, macam mana kalau nak ingat ni? Okay. Ini sebelah atas. Ini mata. Mata besar. Dia punya bulu mata ke atas. Okay. Kalau kita menghadap sana mana? Menghadap ke negatif. Bulu matanya ke atas. Okay. Bila kita menghadap positif, bulu mata ni ke bawah. Okay. Okay, kita teruskan lagi. Okay, kita ulang kaji dulu. Okay, boleh juga untuk tentukan kawasan yang memuaskan ketaksamaan ni dengan kaedah pengiraan. Ada juga nanti soalan. Dia kata tanpa melukis graf, boleh tak tentukan sama ada titik ini memuaskan ketaksamaan ataupun tidak. Okey, contoh kat sini dia bagi So dia bagi 3 ketaksamaan ini. Okey. Jadi yang pertama ni dia bagi titik 25. So ambil ketaksamaan ini, ambil persamaan ini, masukkan. Okey. Ini dia punya persamaan. Okey. Ini contoh, ini garisan dia. Jadi dia nak tahu titik 3 ni duduk pada line garis lurus ni ke, duduk di atas lebih besar ke,
atau dia lebih kecil, duduk di kawasan yang lebih kecil. Jadi kita boleh tentukan tanpa melukis graf juga. So kalau soalan minta tanpa melukis graf, kalau awak nak melukis graf, make sure padamlah. Dia takut awak gunakan graf, nanti tak ikut soalan. Kalau dia kata dengan berdasarkan graf, tentukan titik ini di mana. Kalau awak nak mengira, boleh, untuk make sure jawapan awak betul. Tapi lepas awak kira tu, padam balik, sebab ditakuti orang yang menanda ingat awak menggunakan kaedah pengiraan. Okey, so kita tengok adakah 25 ni memuaskan ketersamaan. Okey, Y kita letak kat depan, tak payah buat kotak macam ni pun boleh juga. Y sama dengan negatif 3x tambah 6. So gantikan, ini X, ini Y. Y kita 5, negatif 3, X tu gantikan dengan 2. Okey, 5 sama dengan 3 kali 2, 6. Negatif 6 tambah 6, 5 sama dengan 0. So 5 dengan 0 ni, 5 lebih besar daripada 0. 5 lebih besar daripada 0. Jadi titik 25 memuaskan. Okey, so awak boleh buat gini. Titik oleh itu titik 25 memuaskan Y negatif 3x tambah 6. Nak guna simbol mana? Ambil simbol yang awak baru dapat tadi, masuk kat sini. Okey, kita tengok yang kedua ni. Okey, masih sama tadi. Y yang saya kotakkan ini sama dengan negatif 3x tambah 6. Gantikan Y dengan 9. Ini Y, ini X. Okey, negatif 3, negatif 1 tambah 6. 9, negatif 3 darab negatif 1, 3 tambah 6. So 9 sama dengan 9. Jadi ini kalau kita tulis Y sama dengan, ini lebih besar, so ini guna yang sama dengan. Oleh itu titik negatif 1, 9 memuaskan tak payah tulis persamaan, Y sama dengan negatif 3x tambah 6. Ini penggunaan simbol sama dengan, lebih besar, lebih kecil. Macam ini jugalah, bila kita kira nanti kita dapat kat sini 8, ini 6. So 8 lebih besar daripada 6. Okey, 8 lebih besar daripada 6. So Y lebih besar daripada negatif 3x tambah 6. Untuk ini, dia memuaskan ketersamaan ini. Okey, kita sambung lagi. Masih kita ulang kaji sedikit. Okey, bagaimana menentukan dan melorik rantau yang memuaskan satu ketersamaan linear. Okey, titik yang terletak pada garis lurus memuaskan. Okey, tadi saya dah bagi tahu, jika dia berada di atas garis lurus, dia memuaskan, ayat dia ada sama dengan. Jika dia berada di kawasan P, okey, ayat depan belakang masih sama, simbol tengah ni tukar jadi lebih besar. Okey, jika dia berada di rantau garis lurus ni, okey, jika dia berada di bawah dia maksudnya lebih kecil lah, so simbolnya lebih kecil. Okey, dan ada juga soalan dia kata titik yang terletak pada garis lurus memuaskan persamaan Y sama dengan H. Y sama dengan H, dia macam ini. Ini H, Y sama dengan H ni contoh lah. Contoh, ini 2, ini 4. So ada garisan dia melalui 4 ni. So Y sama dengan 4. Itu yang dikatakan H tu. Kalau H ni saya gantikan dengan negatif 2. So Y, garisan ini dipanggil Y sama dengan negatif 2. Okey, kawasan lorik yang kat bawah ni, Y lebih kecil daripada negatif 2. Okey, kalau titik tu berada di atas, Y lebih besar daripada negatif 2. Okey, dia guna negatif 2 lah, dia tak ada X, MX sama C ni, sebab dia potong dekat paksi Y. Okey, kita teruskan lagi. Tadi persamaan kan, kali ini sistem sistem ketersamaan. Okey, memuaskan satu ketersamaan linear. Okey dah. Okey, apakah kaitan antara titik pada sata kartis dengan ketersamaan? Titik berada di rantau atas, rantau bawah. Dia repeat balik lah, sama dengan titik yang ada pada, okey, tadi kita dah belajar lebih besar, lebih kecil. Kali ni kita up sikit, yang ada garis bawah dia.
lebih besar atau sama dengan, lebih kecil atau sama dengan. Titik-titik yang ada pada garis lurus termasuk dalam kawasan rantau atas atau rantau bawah. Apa maksud tu? Garis lurus dilukis dengan menggunakan garis padu. Okey. Beza dia ini kalau lebih besar lebih kecil kita guna garis putus-putus. Okey. Jika ada garis bawah dia sama dengan ini, kita lukis dengan garisan padu. Garisan padu. Garisan sempang. Garisan sempang tu putus lah Okey. Dan rantau tidak termasuk titik yang terletak pada garis lurus. Okey, rantau tidak termasuk titik-titik yang okey. Maksudnya jika ada berlaku jika ada satu titik berada pada garisan putus-putus ini, dia tak termasuk dalam rantau atas atau rantau bawah. Okey, tetapi jika dia garis padu dan titik tu berada pada garis ini, rantau termasuk titik-titik yang terletak pada garis lurus. Okey, rantau yang memuaskan satu sistem ketaksamaan linear dapat ditentukan dengan langkah-langkah yang berikut. Saya repeat balik, takut tadi tak termasuk dalam video. Okey, so dalam slide ini tadi kita dah belajar lebih besar lebih kecil. Kali ini lebih besar atau sama dengan, lebih kecil atau sama dengan. Apa maksudnya ni? Jika awak melukis graf, kalau melibatkan simbol lebih besar lebih kecil, kita guna garis putus-putus. Kalau dalam buku ditulis garis sempang. Manakala jika simbolnya ada sama dengan kat bawah, kita guna garis padu. Okey, sekarang ni dia nak bagi tahu rantau tidak termasuk titik-titik yang terletak pada garis lurus ini. Okey, jika cikgu plotkan kat sini yang betul-betul ngam-ngam. Okey, contohlah ini Okey, ini. Ini negatif 1, ini negatif 2. Okey. Koordinat dia negatif 2, kosong. Okey. Negatif 2, kosong ni dia tidak memuaskan ketaksamaan Y lebih besar ataupun lebih kecil. Dia tak memuaskan ketaksamaan sebab dia garis putus-putus. Tetapi jika dia garis padu, maksudnya ada sama dengan kat bawah simbol ni lebih besar atau lebih kecil. Jika dia berada di sini, okey, kita ini 1, 2, negatif 3. Okey. Titik negatif 3, kosong ini memuaskan ketaksamaan Y lebih besar atau sama dengan MX tambah C atau Y lebih kecil atau sama dengan ini. Sebab jika dia berada pada garisan ini dan jika garisannya garis padu, dia memuaskan ketaksamaan. Yang ini tidak termasuk tidak memuaskan jika di garis putus-putus. Okey, so kita teruskan. Okay, kali ini dia ada perkataan sistem. Okay, ada perkataan sistem. Apa itu sistem? Sistem adalah lebih daripada satu ketaksamaan, so dipanggil sistem. So rantau yang memuaskan satu sistem ketaksamaan linear dapat ditentukan dengan langkah yang berikut. Yang pertama, tanda rantau yang terlibat bagi setiap ketaksamaan linear. Kalau masih ingat, kita lorek. Kali pertama bentuk macam ni, kali kedua bentuk macam ni, kali ketiga bentuk macam ni. Dan kita padam semua, kita tinggalkan yang bertindan tu. Itulah rantau sepunya. Rantau maksudnya semua terlibat dekat rantau itu. Itu rantau sepunya. Okey, lorek rantau sepunya sepenuhnya. Pastikan tanda tidak keluar daripada rantau sepunya. So, kalau nak kemas, okey, semasa kita, contoh dia ada satu garis padu macam ni, garis putus-putus. Okey, garis padu. Kan macam Pak Isa baru ni kan. Ini ada garis padu. Okey, sebelum ni kan awak belajar lorek. Jadi yang bertindan yang ini kan. So cikgu nasihatkan semasa awak buat ni, yang tepi ni awak padam, tinggalkan je yang ini. Jadi semasa buat lorikan tu, janganlah keras-keras sangat lorikannya supaya mudah dipadam. Tinggalkan ruangan jawapan sahaja pada graf awak. Okey, sebab dia kata lorik rantau sepenuhnya. Okey, dia tak tanda yang lain. Okey, ini contoh. Okey, tandakan rantau yang memuaskan Y lebih kecil. Okey, so ini dia bagi contoh lagi. Okey, nyatakan 3 ketaksamaan linear yang mentakrif. Okey, 3 garis lurus yang terlibat ialah X tambah Y sama dengan 8. Guna perkataan ini balik. Okey, rantau berlirik terletak di bahagian garis lurus X tambah Y sama dengan 8 dan dilukis dengan garis sempang-sempang. Bila di garis lurus sempang-sempang,
Okey. Nampak tak ini garis sempang-sempang? Persamaan yang pertama, ketaksamaan yang pertama bertulis X tambah Y. Okey, nak tahu dia lebih besar, lebih kecil, lebih besar. Okey, sebab dia garis putus-putus so bawah tak ada garisan. Lebih besar ke lebih kecil? Okey, jika dia macam ini, jika dia berada di atas, dia lebih besar. Jika dia berada di bawah, tadi kita belajar, dia lebih kecil. Jadi guna simbol yang ini. So ini dah ada. Dia nak 3. Dia nak 3. Okey. Nampak tak ini garisan? Okey. Warna hijau ni dia terberhenti di garisan ini. So awak boleh tulis Y. Okey, Y ini garisan Y kan? Y sama dengan kosong kan? Dia Y sama dengan kosong kan? Tapi dia melibatkan lorikan sebelah atas. Dia berada di atas. So Y lebih besar daripada kosong. Dan nampak tak ini garis padu? Bila garis padu, bawah dia ada 2. Y lebih besar atas sama dengan kosong. Okey, satu lagi, dia menutup ni. Dia menutup. So siapa yang tutup ni? Ini adalah X. X, okey, lebih besar ke lebih kecil daripada kosong? Okey, lebih besar daripada kosong. Dia ke sana. So lebih besar. Sebabkan dia garis padu, paksi Y ni, so lebih besar. Macam tu. Okey. Ni. Y lebih besar daripada kosong. X lebih kosong. Dan ini ambil simbol ini. Dah ada dalam buku teks huraian dia. Okey. Satu lagi contoh. Okey, satu lagi contoh. Dia nak awak nyatakan 3 ketaksamaan linear. Okey. Jadi awak nampak tak di kawasan dia? So ini berada di sebelah kanan awak. So dia lebih besar. So ini boleh tukar jadi Y tambah 2X lebih besar. Dan dia adalah garisan padu. Sama dengan negatif 4. So ini ketaksamaan yang pertama. Okey, nampak tak ini? Y sama dengan negatif 2. Tapi dia duduk di sebelah bawah. So dia lebih kecil. So kita tukar lebih kecil dengan 2. Okey, dia garis putus-putus. So dia tak ada garisan bawah dia ni. Okey, satu lagi ini. Okey, awak kalau perasan segitiga ni, okey, dia ada 3 tepi. 1, 2, 3. Sebab tu ada dia nak 3 ketaksamaan. Ini ketaksamaan yang pertama, penutup yang pertama. Ini ketaksamaan yang kedua, penutup yang kedua. Ini ketaksamaan yang ketiga, penutup yang ketiga. So dia lori tengah-tengah. Jadi yang ini, okey, awak tengok ini Y. Dia potong ini paksi X. Y ini potong paksi X. Dekat mana? Dekat X sama dengan kosong. Jadi X okey, sama dengan kosong. Ini X sama dengan kosong garisan ni. Tetapi okey, dia lorek di sebelah kiri. Nampak tak dia duduk di sebelah kiri ni? Jadi bila sebelah kiri, ini lebih kecil, ini lebih besar. Ini lebih kecil, ini lebih besar. So dia duduk di sebelah kiri. So dia lebih kecil, lebih kecil. Dan kita tengok garisan ni adalah garisan padu. So X, so dapat 3. Ini yang kedua, ini yang ketiga. So kalau kita listkan, Y tambah 2X lebih besar, negatif 4. Yang kedua, Y lebih kecil, negatif 2. Yang ketiga, X lebih kecil atau sama dengan kosong. Ini ada huraian dia lah dalam buku teks. Sama kan? Ini simbol dia, simbol dia, simbol dia. Simbol, simbol, simbol. Okey. Boleh Okey, dan ini rumusan dia. Garis sempang, garis padu, rantau sempunya. Okey. So, jom kita jawab soalan. Okey, kita cuba jawab soalan ini. Dia kata, pada satakan teks di ruang jawapan, lorikkan rantau yang memuaskan ketiga-tiga ketaksamaan linear. So, dia bagi kat sini. Dia bagi kat sini X tambah, apa dia jadi? Y
4. Okey, X Y X 1. Tahu kenapa dia besar Okey. So sekarang ni kita nak logikkan yang pertama. Okey, dia kata dia lebih kecil atau sama dengan 4. So dia berada di bawah. Kenapa dia gitu Okey, so ini yang pertama. So yang kedua cikgu nak pakai biru. Okey, X lebih besar daripada X lebih kecil daripada Y. Okey, untuk jawab yang ini cikgu terbalikkan dulu, Y duduk depan, simbol dia macam ni sebab cikgu nak tahu dia punya rantau. Okey, cikgu nak tahu dia punya rantau. Okey, so sekarang ni jika Y1, okey, X pun 1, maksudnya macam tu. Jika Y4, X pun 4. Itu yang simbol dia macam ini. Okey, so kita tak ada garisan dia, so kita plot lah. Jika X1, Y1. Okey, jika X4, Y4. Okey, ambil pembaris. Okey, lambat sikit pakai pembaris ni, tapi kita dapat garis lurus lah nanti. Okey, 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 itu garisan lurus kita. Okey, tetapi awak tengok ini dia adalah simbol lebih besar. Lebih besar, dia bukan lebih besar atau sama dengan. Okey, so kita tak boleh buat garis padu macam ni. Okey, dia mesti garis putus-putus. So biru tak nampak, so kita cari color lain, cari warna hijau ini. Okey, garis putus. Okey, sekarang kita dah ada garis putus-putus. Dia kata Y lebih besar daripada X, so dia berada di atas. So tak nak nampak dia crowded, kita buat garisan melintang macam ni. Okey, kenapa cikgu berhenti kat sini? Cikgu tak terus kat sana sebab kita nak kawasan yang bertindan nanti Jadi kawasan yang bawah tak bertindan ni kita dah boleh buangkan dia. Okey, yang ini kita dah boleh buang. Okey, yang dia hilang semua. Okey. Okey. So yang ini kita buang ini. Kita buang ini. Kita ambil kawasan yang dia bertindan je. Okey. Ambil kawasan bertindan sahaja. Okey, mana purple tadi? Kawasan ini sahaja. Tahulah kenapa pen saya jadi sana sini. Okey, satu lagi. X, dia kata X lebih besar atau sama dengan 1. X lebih besar atau sama dengan 1. So ini satu saya guna pembaris jugalah guna pembaris juga. Jadi sama 90 darjah sebab dia potong dekat pasti X. Lambat pula pembaris ni jalan kan, tapi sebab nak tunjuk kat awak yang betul-betul. Okey, 90 kita letak dekat
1. Kenapa letak kat 1? Sebab dia kata X berada di 1. Dan ini adalah lebih besar, bawah dia ada garisan. So dia adalah garisan padu. Okay, pakai pen color lain lah. So nampak sedikit. Ambil color yang lebih terang. Nah, color purple sudah. Orange boleh lah. Garisan padu. Okay, garisan padu. So mana kita nak lorek? Dia kata lebih besar. Bila dia kata lebih besar, so berada di sebelah, tak boleh pula. Okay, dia berada di sebelah kanan. Kalau lebih kecil, dia sebelah kiri. So kita lorek lah. Lorek ini, saya lorek sini. Okay, jadi nampak tak kawasan ini sahaja yang ada 3 yang memuaskan ketiga-tiga ketaksamaan. So yang lain ni padam. So nasihat cikgu semasa melukis, jangan garis kuat-kuat sangat. Jangan garis kuat-kuat sangat. Jadi nanti bila padam kita nampak. So inilah kawasannya lah yang dilorikkan itu. Okay, boleh. So ini jawapan dia. Markahnya 4. So markah dia, garis lebih besar daripada 1 dilukis dengan betul. Garis lebih besar daripada 1 dilukis dengan betul. Ini 1 markah. Garis Y dilukis dengan betul. Okey, garisan ini markah yang kedua. Okey. Kemudian kawasan dilorikkan. Kawasan dilorikkan ni markahnya 2. Kawasan dilorikkan ni markahnya 2. Ini tak ada Okey. So markah di situ. Markah pertama, awak bina garisan putus-putus ni. Okey. Markah kedua, awak bina garis padu X sama dengan 1 ni. Markah lagi 2, awak lorikkan kawasan. Okey, tulis 3 sistem ketaksamaan dan tentukan sama ada 5-5 memuaskan ketak. So ini kita tulis 3, yang ini dia punya alasan. So markah dia 5. Jadi macam mana kita nak tulis? Kita tengok dia tak ada bagi apa-apa kat sini. So awak kena, okey, dia ada skema kat sini, kat tepi sini. Tapi C kita buat A dulu. Okey, kita tengok yang pertama yang paling senang. Okey, ini paksi Y. Ada garisan memotong pada paksi Y. Ini 4, ini 6, so sini 5. So yang pertama Y dia potong dekat 5. Dia potong dekat 5. Simbol ni garis putus-putus. Garis putus-putus. So sama ada lebih besar atau lebih kecil. Lebih besar atau sama dengan, lebih kecil sama dengan, ini tak boleh. Sebab ini garis putus-putus. So dia berada di bawah. Bila dia berada di bawah, bermaksud dia lebih kecil ini. Jadi guna simbol ini. So ini yang pertama. So ini settle. Okay, ini yang pertama. Okay, yang kedua, yang paling senang, dia potong dekat pasi X. Senang. Yang kedua X. X dia potong kat mana? Ini 4, ini 5. Masih dekat 5. Okey. Sekarang kita nak guna simbol lebih besar atau lebih kecil. Tapi nampak tak garisan ni garisan padu. So dia ada garisan kat bawah dia. So kita nak ambil lebih kecil atau lebih besar. So dia berada di ruang sebelah kiri. Kiri. Lorikkan ini. Di sini. Bukan di kanan. Bila di kiri dia lebih kecil. Okey. So lebih kecil. Macam tu. X nya lebih kecil atau sama dengan 5 Okey, satu lagi. So macam mana kita nak bina persamaan yang ini? Okey, awak kena bentuk kira X. Okey, nampak tak kat sini? Jika X1 Y 5. Jika X1 Y nya 5. Y nya 5. Okey. Yang ini okey, ataupun awak cari dia punya kecurunan je. Kecurunan. Sebab kita dah tahu pintasan dia dekat 6. So Y sama dengan M X tambah, dia pintas dekat 6. Dia pintas dekat 6. So kita cari kecurunan dia lah. Kecurunan macam mana? Y2 tolak Y1, X2 tolak X1. Okay. So kita ambil 2 plot. Ini 1, ini 5. 5, 1. Jika X5 Y dia 1. Jika X5 Y dia 1. Okay.
So kita ambil ini sebagai plot yang pertama, ini plot yang kedua. Okay, so Y2 kita 1, Y1 kita 5. Okay, X2 kita 5, X1 kita 1. Okay, so negatif 4 per 4, 5 tolak 1, 4 kan. So kita dapat negatif 1. Jadi awak akan dapat Y sama dengan negatif X tambah 6. Ni kecerunan ni, yang negatif 1 ni gantikan dekat M. Okay, so sekarang ni dia berada di atas dan dia adalah garisan padu. Okay, so Y lebih besar sebab dia berada di atas dan garisan padu, garis negatif X tambah 6. Okay, so itu yang pertama. Yang kedua, tentukan sama ada titik 55 memuaskan rantau belurik tersebut. 5 dia berada di sini. Bila dia berada di titik ini, kan tadi kita belajar kalau dia berada di garisan padu, dia memuaskan ketasaman ini. Tetapi pada masa yang sama, dia berada di atas garis putus-putus. Dia kalau memuaskan dia semua berada di garisan padu. Tapi kali ni ada satu garis padu dan ada satu garis putus-putus. So dia tidak memuaskan. Jadi jawapannya tidak memuaskan. Lambatlah. Y. So awak ambil yang ini. Y yang ini ni. Okay, Y lebih kecil daripada 5. Okay, sebab dia memuaskan yang garisan padu ni, tapi dia tak memuaskan garisan ini. Okay, dia tak memuaskan garisan yang putus-putus tu lah. Garisan putus-putus. Okay, so pemarkahan dia tidak memuaskan satu. Okay, dia punya garisan ni tidak memuaskan ke titik tu letak titik 5 tidak memuaskan. Y lebih besar dan lebih kecil daripada 5. Titik kerana titik 55 ni tidak memuaskan ketasaman ini. Okey, boleh? Nah, ini kita dah belajar tadi tanpa melukis graf. Tanpa melukis graf kita dah belajar. Okey, so kita jawab soalan tadi. Kita masukkan nilai saja. Okey, so Y sama dengan Y sama dengan 3x tolak 3. Okey, dia bagi dua nilai. Nilai yang pertama 1 negatif 2. Okey, so kita masukkanlah ini X, ini Y. So Y tu gantikan dengan negatif 2, 3. X tu gantikan dengan 1 tolak 3. So negatif 2 sama dengan 3 tolak 3. Negatif 2 kosong. So negatif 2 dengan kosong, negatif 2 yang lebih kecil daripada kosong. Jadi dia kata dia beri persamaan linear ni tanpa melukis graf itu, tentukan sama ada titik yang diberikan memuaskan ini atau ini. Jadi ambil simbol yang sama. Simbol yang sama. So ini sama dengan simbol yang ini. So dia memuaskan ketasamaan Y 3x tolak 3. So kita ambil yang kedua. Dia bagi kosong-kosong. Okey, masukkan dalam ketasamaan ini Y sama dengan 3x tolak 3. Siapa tak perasan ini Y sama dengan 3x sama 3. So Y dengan kosong, gantikan kosong. Ini X, ini Y. 3 gantikan kosong. So kosong tolak 3, kosong, negatif 3. Kosong ni lebih besar daripada negatif 3. So dia memuaskan ketasamaan yang ini. So dia memuaskan ketasamaan Y lebih besar 3x tolak 3. Ini senang je. Senang je. So dua markah. Kat mana? Markah yang pertama bila awak masukkan nilai. Masukkan negatif 2, masukkan 1. Ini markah yang pertama. Okey, markah yang kedua
awak kena tulis ayat titik, titik apa? Titik 1 negatif 2, titik 1 negatif 2 memuaskan. Memuaskan ketaksamaan, tak payah tulis ketaksamaan pun boleh. Memuaskan Y 3x tolak 3. Ayat ini kena ada, baru dapat 1 markah. So yang ini padam dulu atas tak boleh padam, tak apalah. So yang ini kena tulis titik apa? Titik 0, 0. Memuaskan Y lebih besar 3x tolak 3. Markah pertama bila awak masukkan nilai 0, 0. Markah kedua ayat kesimpulan dia ni. Baru dapat markah penuh keempat yang ini. Tadi yang 5, yang ini 4. Yang ni tentukan sama titik ni kita dah jawab tadi dia kata adakah 5 memuaskan? Tidak kan, tadi kita dah jawab tidak. So itu yang kedua. Kita sambung lagi. Kita pergi soalan yang ketiga. Rajah 9 menunjukkan satu rantau berlori. Nampak tak dia kata rajah berapa ni? Rajah 9 bermaksud soalan yang ke-9. Soalan yang ke-9 bahagian B. Ini biasa duduk kat bahagian B. Dia 9 markah. 4. Nanti yang pecahan dia 5. Rajah 9 menunjukkan suatu rantau berlori yang dilukis pada satah kartis. Kotak-kotak ni satah kartis Nyatakan dua ketaksamaan yang menakrif rantau berlori tersebut selain daripada ini. Jadi dia nak, tadi kita dah buat latihan yang sebelum ni. Jika dia ada segitiga yang dilorikkan kat sini, so ada persamaan yang pertama, persamaan yang kedua, persamaan yang ketiga. Sebab dia ada 3 sisi, so ada 3 persamaan ataupun ketaksamaan. Ketaksamaan yang melibatkan lebih besar lebih kecil, persamaan yang tengah dia sama dengan tu sekarang dia nak 2. So yang pertama dia dah ambil yang ini, dia tak nak Y lebih besar daripada 1/2x tambah ni. Yang ini dia dah guna ini, so dia nak kita ambil yang lain. So yang kita nampak ini garis padu. Garis padu dan dia memotong pada paksi Y. Jadi Y, jangan tulis dulu simbol 4. Nak tulis simbol apa ni? Lebih besar lebih kecil. Dia duduk di sebelah bawah. Lorikan ni duduk bawah garisan 4. Lebih kecil. Dan dia adalah garisan padu. Garis. Settle yang pertama. Dapat 1 markah. Dia nak 2 kan? Lagi 1. So sisi ni kita dah ambil, sisi ni tak boleh. So sisi ini. So macam mana nak bina ni? Ini 4, ini 4. Nampak tak? Ini garis lurus ni. Dia potong dekat 4, dekat 4. Kalau awak mahir graf, awak nampak 4, 4. Ini maksudnya kecerunan dia negatif 1. So siapa yang tak mahir lagi, tak faham, kita boleh buat Y sama dengan MX tambah C. C ni apa? Pintasan dekat paksi Y. So garisan ini dia potong dekat paksi Y pada 4. So C ni ialah 4. So macam mana kita nak tahu M ini? Senang je. Kita kena cari kecerunan. Tahu tak kecerunan? Y2 tolak Y1, X2 tolak X1. Macam mana kita nak tahu mana satu X1? Kita ambil 2 perat. So saya ambil 2 titik. Ini titik yang pertama, koordinat dia 4, 0. Ini koordinat yang kedua, 0, 4. Pasi X dulu, baru pasi Y. So kita ada 2 koordinat, 1, 0. Yang atas saya padam Sekarang ni kita nak tahu kecerunan. Kecerunan. Kita ambil 2 koordinat. So koordinat yang pertama nilai dia 4, 0. Koordinat yang kedua 0, 4. So ini X1, Y1. Ini X2, Y2. So berapa Y2 kita? Y2 kita 4. Berapa Y1 kita? 0. X2 kita 0. X1 kita 4. So kita akan dapat 4 negatif 4.
So kita dapat negatif 1. Betul lah kecerunan dia ascending ke bawah, so negatif. So kalau awak mahir, graf, awak nampak jika graf itu memotong, jika sini 3, sini 3, kecerunan dia mesti negatif 1. Okey. Jika sini 20, sini 20, dia turun bawah, dia mesti negatif 1. Okey. Sebab dia sama, X dengan Y nilainya sama. So sama dengan negatif 1. Kenapa negatif 1? Dia menurun. Jadi kat sini kita dah dapat tadi Y sama dengan negatif 1 tu negatif je lah. X tambah kecerunan C pintasan dia dekat 4. Okay, so ini bukan ketasamaan lagi. So kita nak tengok kawasan dia. Ini garis padu dan dia lorek di sebelah, ini garisan di sebelah atas, ini bawah. So dia berada di atas. Bila berada di atas, dia lebih besar. Dan ini adalah garis padu, ada garisan. So negatif X tambah 4. Okay, so ini kita punya ketasamaan yang kedua. Okay, ini ketasamaan kita yang kedua. Settle yang pertama ni. Yang kedua, seterusnya tentukan sama ada titik 22 memuaskan rantau berlorek tersebut. 22, mana 22? 22 di sini. Okay, tadi kita dah belajar, jika dia berada di atas garis padu, dia memuaskan ketaksamaan. So dia memuaskan ketaksamaan ini, tetapi dia tak memuaskan ketaksamaan yang ini. Jadi jawapannya yang kedua tu, ini kita buat A lah. Ini soalan A, ini soalan B. So untuk B, jawapannya tidak memuaskan. Okay, kerana titik 22 tidak memuaskan Y. Ambil yang ini, ambil yang dibagi ini. Okay, Y lebih besar 1/2 X tambah 1. Okay, so markahnya, jawapannya tidak memuaskan yang pertama. Alasan dia ni, yang saya kotakkan ini, markah yang kedua. Okay, ini untuk soalan 9. Okay, untuk soalan last ni, nyatakan dua ketaksamaan selain daripada X tambah Y lebih besar daripada 6. Okay, lebih besar atau sama dengan 6 yang mentari ruang atau berlorek. Kemudian tentukan, okay, sama je format dia macam soalan tadi. Okay, kali ni dia kata nyatakan dua ketaksamaan. So yang selain daripada X tambah Y, X tambah Y. So yang ini tak boleh, yang ini tak boleh ambil. Kita ambil yang lagi dua. Yang ini boleh, yang ini boleh. So kat sini dia dah bagi Y sama dengan X, Y, X, ini yang pertama. So dia berada di sebelah atas, so dia lebih besar. Dia berada di luar, di atas ini. Dia berada di atas. Okay, satu lagi, ini nampak tak? Garisan ni dia memotong pada paksi Y. So yang kedua, dia potong pada paksi Y dekat 5. So dia berada di bawah, so dia lebih kecil. Okay, dan dia adalah garisan padu, ada garisan. Yang ini tadi dia garis putus-putus, so memang tak ada. So ini markah pertama, ini markah kedua. So markah dia 4 soalan ni. So lagi 2 duduk pada soalan yang seterusnya. Tentukan sama ada titik 3, 4 memuaskan ketaksamaan. 3, 4. So ini 6, so sini 3, 3, 4, ini 5. So kalau sini 6, sini 5, sini mesti 4. So dia berada di sini. Dia berada di dalam kawasan ini. Okey, so dia kata sekarang, adakah titik ini memuaskan ketaksamaan ini? Ketaksamaan ini. So ini ketaksamaan ini, dia berada di dalam ruang. Okay? Dia berada di dalam ruang. Bila dia berada di dalam ruang, maksudnya dia memuaskan ketaksamaan lah. Berada di dalam. Kalau berada di atas garis putus-putus, tidak. Berada di atas garis padu, ya. Bila dia berada di dalam kawasan, ya. So jawapannya ya. Ini satu markah. Kerana titik 3, 4 memuaskan X tambah Y 6. Okay, so alasan dia satu markah, ya, satu markah. So dapat 4 markah. Senang je bab ni. Okay,
Okey, seterusnya soalan terakhir. Okey, kita cuba jawab. Nampak macam susah soalan ini, tapi sebenarnya mudah. Kalau awak tengok pembahagian markah 4, 3, 3, 10 markah. Okey, so gunakan kertas kerap untuk menjawab soalan ini. Sebuah syarikat penghantaran hendak menghantar bungkusan ke bandar P dengan menggunakan X buah lori dan Y buah van. So, lori digunakan X, van digunakan Y. Okey, dia kata lagi, yang pertama, bilangan lori yang digunakan kurang daripada 50. Kurang daripada 50. Kurang daripada 50. Lori ialah X. Okey, bilangan van yang digunakan sekurang-kurangnya 12. Sekurang-kurangnya. So, sekurang-kurangnya 12. Sekurang-kurangnya maksudnya dia paling sikit 12, sekurang-kurangnya 12, paling sikit 12. So paling sikit 12, sekurang-kurangnya 12. Okey, bila sekurang-kurangnya maksudnya paling sikit 12, dan mungkin 13, 14, 15, paling sikit 12. Dan dia kata sekurang-kurangnya 12, dan 12 itu masuk macam ni, kurang daripada, terus tik simbol ini macam ni, sekurang-kurangnya maksudnya 12 tu masuk, so ada garisan. Van ialah Y. Okey, yang ketiga, jumlah lori dan van tidak boleh melebihi. Lori dan van tidak melebihi 80. Tak boleh lebih daripada 80. Melebihi 80 sama dengan ke tak? Dia boleh 80 tapi tak boleh lebih daripada 80. 80 boleh lagi, 81 tak boleh. Jadi 80 tu masuk. So ada simbol kat bawah ni. So dia kata A, tuliskan 3 ketaksamaan tersebut. Okey. So ya, kita dapat X lebih kecil daripada 50. Ini yang pertama. Yang kedua, X lebih besar atau sama dengan 12. Yang ketiga, X dan Y lebih kecil atau sama dengan 80. 80 masuk. Okey. So kita dapat 3 ketaksamaan. Kita tulis dulu, X lebih kecil daripada 50, X lebih besar atau sama dengan 12, X tambah Y lebih kecil atau sama dengan 80. So kita nak jawab soalan nombor 2 dengan menggunakan skala 2 cm kepada 10. Lukis dan lorik rantau sepunya yang memuaskan ketaksamaan. Okey, markah dia 3. Okey, so kita pergi soalan seterusnya. Sekarang kita ada dapat daripada soalan A tadi, kita dapat 3 ketaksamaan. Yang pertama, X sama dengan X lebih kecil daripada 50. Okay, yang kedua, X lebih besar atau sama dengan 20. Ni sebenarnya Y Y, ni van. Okay, 12, X dan van dan lori tak kurang atau sama dengan 80. So dia kata 2 cm kepada 10 kedua-dua unit. So X ini, X ialah lori, Y ialah van. Okay, so dia nak 2 cm kepada 10. 2 cm ni terang kepada terang, ni 5. So 10, 20, 30, 40, 50. Nak buat sampai mana? Okay, tadi cikgu dah buat rupanya tak muat, dia kena sampai 80. Okay, sebab kat sini ada state kat sini 80. Jadi dekat skala tu memang terpaksa lah X dengan Y 8 sampai 80. So kena hati-hati lah semua lakar tu. Tengok apa data yang dia bagi. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Ngam-ngam kita kenapa sampai 80? Dia dah ada state kat sini 80. Okay, so sekarang ni kita nak dia nak suruh kita lukis dan lorik. Okay, so first kita buat yang ini. X 50. Dekat pasti X dia potong 50. Dekat pasti X dia potong 50. Okay, dia potong dekat 50. Okay, pasti X ni dia potong 50. Okey, betul salah? Nampak tak ini dia lebih kecil
tak ada garisan bawah dia, so salah. Jadi kita kena buat garisan putus, bukan garis padu. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Saya saja kira, sorry. Saya kira. Okey. So, settle yang pertama, kita nak jawab ni pula. Y lebih besar daripada 12. Okey. So, kita buat gambar bintang pula Okay. Kat mana? Kat 12. So ini 10, 11, 12 di sini. Okay. Kena hati-hati sebab dia mempengaruhi jawapan yang seterusnya nanti. So dia ada garisan kat bawah sini, bermaksud dia adalah garisan padu. Garisan padu. Okay. So settle yang pertama ini. Okay. Okay, so kita dah ada ini X lebih besar atau sama dengan 12. So kalau kita lorek, dia berada di atas. Okay, dia berada di atas. Yang ini kalau kita lorek, dia lebih kecil kan. So dia berada di ruang sana. Di ruang sana. Okay. Kemudian macam mana kita nak buat ketaksamaan yang seterusnya? Okay, nampak tak X tambah Y sama dengan 80 ni? Okay. Kalau awak biasa buat graf, okay, cikgu tunjukkan X tambah Y 80. Y tu cikgu duduk depan, X tu cikgu pindahkan sebelah, dia akan jadi negatif. Nampak tak ini negatif? Negatif ada nombor tak? Tak ada. Maksudnya dia punya ni negatif 1. Dia kecerunan dia lah negatif 1. So kecerunan negatif 1 bermaksud kalau paksi X dia 1, paksi Y dia 1. Okay. Kalau paksi X nya 7, paksi Y nya pun 7. Okay, tak percaya. Okay, contoh jika contoh ini cikgu ambil sebagai plot yang pertama, ini plot yang kedua. Ini X1, Y1, X2, Y2. Okay, so kita masukkan dalam kecurunan. Formula kecurunan sama dengan Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Okay, ini nak test dia lain, siapa yang tak faham tu. Okay, Y2 kita 7, Y1 kita 1, X2 kita 7, X1 kita 1. So 7 tolak 1 sama dengan 6, 6, so sama dengan 1. Tapi, sekejap 7 tolak 1, 7 tolak 1, 1. So kecerunan dia 1, tapi sekarang ni graf dia negatif negatif, kecerunan dia turun ke bawah. Okey, 1, 1, 7, 7, 1, 1, 7, 7. Okey, so sekarang ni okey, kita bagi clear dulu. Sekarang ni kecurunannya negatif 1. Okey, kecurunannya negatif 1. So kita masukkan nilai. Okey, nak cari plot dia kat mana? Okey, plot dia kat mana? Jika Y kita letak kosong. Okey, jika Y kita letak kosong, berapa X? X pindah sini, X sama dengan 80. So ini koordinat pertama kita. X 80, Y kosong. Ini koordinat yang pertama. X 80, Y kosong. So ini koordinat pertama kita. Okey, koordinat yang kedua. Okey, saya nak, tadi saya nak Y kosong, sekarang ni saya nak X yang kosong. So Y, X tu gantikan dengan kosong. Y hutang kosong 80. Okey, nampak tak? Jika X ni kosong, Y ni 80. Jika X ni kosong, Y ni 80. Okay, so kita ada dah dua plot kat sini. So kita ambil pembaris, buat garisan.
45 darjah okey, ambil baris, kita buat garisan. Okey, tengok dulu sebelum garis. Okey, dia ada garis bawahnya, so dia adalah garis padu. Okey. Okey, sekarang kita dah ada 3 garisan. 3 garisan dan yang bertindan yang mana? Kita cari kawasan yang bertindan. Okey, so kita dah ada garisan dan dia kata kat sini Y, bila kita bentuk kat sini dia lebih kecil, nampak tak ni? Dia lebih kecil. Bila lebih kecil, dia duduk di bawah. Okey, dia duduk di bawah. Jadi mana satu kawasan yang berlorek? Okey, nampak tak saya buat arrow kat sini? Kali ni saya tak lorek dan tak nak kecamuk, saya buat arrow. So ini kawasannya. Ini kawasannya yang ada, yang memenuhi kesemua ni. Dia sampai sini. Jangan lebih okey. Dan jangan lupa tulis dia punya ketaksamaan. Ini jangan lupa tulis dia punya ketaksamaan pada garisan ni. Okey, ini X tambah Y lebih besar, lebih kecil daripada 80. Ikut ketaksamaan yang dia bagilah Okey, yang ini X lebih kecil daripada 50. Manakala yang ini kita dah bagi 1, 2, 3 dan lorikkan. Markahnya 3, lorikkan kawasan markahnya 3. Okey, kat mana nak dapat markah 3 ni? Dia kata kat sini skema jawapan. Graf satu garisannya betul. Semua garisannya betul, rantau betul. Jika ada satu sahaja yang betul garisannya, 1 markah. Okey, sekarang awak punya garisan yang pertama betul. Lagi 2 tu dia nak semua. Lagi 2, satu ni betul, baru dapat markah yang kedua. Okey, graf yang pertama betul, 1 markah. Markah yang kedua dia nak tengok lagi 2 garisan, betul ke tak? Jika satu salah, awak dapat markah 1 je. Okey, jika sekarang grafnya 3 betul, awak dapat yang satu lagi. Okey, kemudian dia kata rantaunya betul, 1 lagi markah. So rantau ni 1 markah, graf yang pertama ni 1 markah, garisan graf yang 2 ni 1 markah. So markahnya 3. Okey, so kita jawab soalan yang seterusnya. Lori tadi kita dapat X lebih kecil daripada 50. 50 tak masuk. Jadi lori paling maksimum berapa? 49. Yang maksimum paling banyak yang lori boleh 49. So kita tengok soalan nombor 2. Okey, cari jumlah kos pengangkutan maksimum jika kos pengangkutan untuk sebuah lori ialah 40 lori. Okey, kita jawab yang nombor 2. Okey, dia kata tadi kita dah dapat 49 maksimum. Dia nak maksimum lori. Okey, jika van ialah 27. Van 27. Van 27. Maksimum lori. Okey, dia dapat kat sini bila 27, dia tarik kat sini, dia turun 50. So dia tak mungkin 50 lori sebab lori dia kurang daripada 50. Sebab tu 49 Tadi 27 kita dah buat, dia sampai sini dia cecah 50 ni. So 50 tak boleh. Dia boleh 49 sahaja. So sebab tu 49. Okey, yang kedua. Cari jumlah kos pengangkutan maksimum jika kos pengangkutan untuk sebuah lori ialah 40. So lori maksimum 49. Okey, lori maksimum 49. Saya ambil baris. Ini 50, so ini 49. Okey, kita garis dia. Saya buat garis padu je lah patutnya buat garis putus-putus. Okey, so kita nak tengok van dia. Kita dah tahu harga lori, kita nak tahu harga van berapa. Okey, so ini 30, ini 31. Ikut garis lurus ni Okey, so ini 30, ini 31. Okey. Okey, nampak tak persilangan dia kat sini? Okey. So maksimum untuk lori memang 49 lah, sebab 50 tak boleh ikut ketaksamaan ini. Okey. So bila kita ambil 49, kita garis sampai sini touch dengan garis lurus ni,
dan kita bengkok ke sana, kita dapati nilai band dia ialah 31. So kita masukkan dalam nilai, jika lori harganya 40, maksimum 49. Okay, van dia kata RM25. So kita dapat nilai van 31. Awak jumlahkan RM35. Okay, 2735 ringgit. Okey, untuk soalan yang C ni, markah dia kata 49 ni satu markah. Okey, kemudian koordinat. Oh, okey. Yang ini ni awak kena nyatakan koordinat dia. 49 31. Okey, kat sini ada markah. Okey, koordinat ni. Okey, dan awak masukkan nilai satu markah dan jawapan satu markah. Okey, 1 2 3 4. Koordinat ni dikira. Tapi kalau koordinat ni tak ada, dia dah nampak awak masukkan dalam ketaksamaan ini, dalam persamaan ini. So di sini dia boleh direct 2 lah. Dan jawapan. So itu sahaja. Kita ulang kaji 4 soalan dulu, nanti kita cuba lagi. Okay, Assalamualaikum.